Hai, hello, Assalamualaikum. Kali ni aku nak bercakap pasal filem seram tahun 1981, wakil lakonan Suzanna, yang mana memang sangat-sangat famous lah. Okay, filem ni ada dekat Netflix, dekat Astro pun ada. Okay, yang boleh tonton dekat mana-mana lah. Tajuknya ialah Sundal Bolong. Okay, filem ni kalau siapa yang memang famous gila lah filem ni. Kalau siapa yang mungkin baru lahir ataupun generasi Z, okay, ataupun generasi zaman aku, filem ni antara filem yang memang sangat-sangat legend. Dan aku nak perkenalkan lah kepada generasi sekarang apa yang legend sangat filem ni. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Sundal Bolong ni, kita intro. Okey, Sundal Bolong ni ialah filem yang sangat famous, menampilkan pelakon Suzanna. Suzanna ni memang pelakon yang memang terkenal dengan filem-filem seram. Okey, dan Sundal Bolong ni adalah filem yang memang cukup-cukup terkenal lah. Kalau kita kenal Suzanna, memang orang akan kaitkan dengan Sundal Bolong. Filem ni kisah dia pasal apa? Kisah dia pasal Alisa. Okay, Alisa ni ialah seorang bekas pelacur. Dia telah berkahwin, dia dah insaf dah, dia tak nak dah terlibat dengan hal-hal ni. So dia dah berkahwin, okay, dia cinta dengan si suami dia. So one fine day suami dia ni tinggalkan dia lah, pergi outstation. Okay, dan ketika itu, okay, satu orang, tak silap aku, nama dia Rudy. Okay, Rudy ni dia nak tawarkan si Alisa ni jatuh kerja lah. Okay, sebab Rudy ni kenal Alisa ni sebagai seorang pelacur. Tapi yang berlaku ialah Alisa tak nak, Alisa reject. Okay, dan Rudy ni yang dia telah balas dendam dengan rogol si Alisa lah. So Alisa pun mengandungkan anak luar nikah, okay, tanpa diketahui oleh si suami dia. Okay, dan kemudiannya tak silap aku, Alisa ni bunuh diri. Dan tak tahan sangat-sangat dah dengan apa yang dideritai je lah. Okay, so selepas dia bunuh diri itu, dia muncul semula sebagai Sundal Bolong. Pada masa yang sama juga, si suami ni yang dah pulang, dia tahu pasal kematian si isteri dia. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang lagi yang dikatakan kembar kepada si Alisa ni. Okay, so adakah kembar tu betul-betul kembar kepada si Alisa ataupun jelmaan? Apa kena tonton. Filem ni memang mantap. Okay, dia punya kekuatan ialah pada elemen-elemen gabungan yang dipersembahkan. Filem ni ada elemen seram, elemen action, ada elemen komedi, ada elemen thriller, slasher. Semuanya mix up into one movie. Dia macam sebuah filem yang ada semuanya. Dia ada masa untuk komedi, dia ada masa untuk action. Sebab kita tahu Barry Prima ni adalah pelakon aksi. So of course lah dia akan involve sikit elemen-elemen aksi dalam filem ni. Dan tapi paling penting sekali, the core of this movie of course lah seram. Seram dia guys memang luar biasa. Ya, mungkin filem ni dihasilkan pada tahun 1981, tetapi dia punya idea, dia punya teknik memang sangat-sangat padu. I mean, kalau katakan Sundal Bolong ni di remake ke tahun sekarang, aku rasa dia akan jadi lebih kepada sebuah filem yang perlu dipenuhkan dengan CGI. Orang akan kenal Sundal Bolong ni dengan scene makan sate. Okay, sebab scene tu memang sangat-sangat famous dan nampak tak logik, nampak komedi, tetapi pada masa yang sama dia blend in komedi dengan horror. Tapi bagi aku bukan suka sangatlah scene sate tu. Scene sate tu just sebab filem ni viral sahaja. Tetapi benda yang aku paling suka pasal filem ni ialah dia punya teknik cut tu. Cutting macam mana dia nak buat untuk adegan seram, macam mana teknik digabungkan patung dengan body betul, macam mana teknik action and everything. Wow, memang sangat-sangat luar biasa. Dalam masa sepanjang movie ni, dia boleh bermain dengan komedi, dia boleh bermain dengan elemen-elemen horror, elemen slasher, dan bagaimana Suzanna ni sebagai hantu Sundal Bolong ni, Alisa ni, bunuh setiap mangsa dia. Setiap kali cara bunuh tu memang sangat-sangat unik. Adalah elemen-elemen yang kita boleh katakan outdated, especially macam bab-bab tengkorak and so on. Tapi kan itu kita boleh lupakan. Tapi kalau kita tengok filem ni sebagai sebuah filem yang malar sekar, sebuah filem Sundal Bolong yang memang sangat-sangat diperkatakan, this movie is one of the best Sundal Bolong ever.
Aku bukan nak kata filem ni bagus, perfect. Tak, of course. Kita ada remake tak silap aku, Sundel Bolong yang versi 2007 tak silap. Tapi aku rasa nak bandingkan 2007 tu dengan yang ni, this one is legend. Legend gila. Sebab zaman sekarang orang dah tak campur aduk tau, komedi, drama, action in one movie, unless movie tu ialah movie Tamil lah ataupun movie Hindi. Tapi untuk filem-filem dari sinema Nusantara, kita tak buat macam tu. Tapi filem Sundel Bolong ni berjaya buat benda tu dan keep the momentum sampai akhir. Elemen agama diterapkan dalam filem ni dengan dicampur aduk sikit dengan fiction. So suntikan-suntikan ni memberikan benda yang agak luar biasa lah bagi sebuah filem-filem seram di Indonesia ketika itu. Dan of course selepas hampa layan Sundel Bolong, hampa akan perlu layan Telaga Anchor, lakonan Suzana 1984. Aku ada buat review dah pasal Telaga Anchor ni, hampa pergi layan lah review aku tu. Kalau tu kalau siapa nak cari filem Telaga Anchor ni, pandai-pandai lah hampa cari. Dia bukan continuation, dia bukan kesinambungan, tapi roh dia sama. Okay, so aku rasa aku bagi filem Suzana Sundel Bolong ni 5 bintang. One of the best ataupun iconic karakter, iconic movie di era 1980-an. Dan aku rasa this is one of the best movie yang tidak ada tolak bandingnya lah untuk era itu. Mungkin kalau kita remake filem ni, dia tak akan jadi aura sama. Sebab filem ni punya kekuatan satu ialah dia punya zaman, dia punya teknologi dia, dan dia punya idea dan creativity ketika itu yang sukar nak dicapai dengan teknik yang betul. So dengan cara diorang ni, diorang berjaya buatkan beberapa scene yang orang kata apa, kita tak boleh nak buat dengan CGI ketika itu, sebab CGI tak ada lagi ketika itu kan. So memang diorang berjaya buat dan berjaya yakinkan kita dengan scene-scene yang memang di luar kotak. So aku salute lah dengan Sundel Bolong 1981 ni. Dan ya, memang totally 5 stars lah filem ni. Okay, aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Sundel Bolong. Okay, filem ni ada kat Netflix tak silap, ada juga dekat Astro. Aku tengok dekat Astro Bu. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.